حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شاولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. So baik apa? Baik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإحمالك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحصل لك الرفعة إن الله تعالى إلا بمتابعة النبي المكرم والرسول المعظم صلى الله عليه وسلم. لا يدخل عليك الإهمال, tidak masuk mana tidak berlaku ke atasmu kecuaian dan kelalaian, melainkan dengan sebab kecuaianmu dan kelalaianmu daripada mengikut akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana manusia dia tidak akan cuai, sedangkan cuai ini satu bahaya yang amat besar. Kecuaian adalah benda yang amat bahaya dalam konteks keimanan kita, dalam konteks jalan makrifat kepada Ta'ala. Kelalaian, kecuaian benda yang sangat bahaya. Jadi punca dia apa? Yang menyebab manusia jadi khayal, jadi cuai, tidak perasan dia sebagai hamba Allah Ta'ala, sebab dia tidak mengikut akan Rasulullah SAW. Kalau dia menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, ikutan sebenarnya, pemimpin yang sebenarnya, nasaya dia akan duduk dalam keadaan berjaga, dalam keadaan berawas, dan keadaan mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disuruh kita banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu rahsia disuruh, ya, Swiss rahsia disuruh kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita banyak selawat, maka kita akan rasa apa? Kecintaan kepada Nabi itu akan kuat, dan kecintaan kepada Nabi itu kuat, maka menjadi ringan dan mudah terang untuk dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah tidak ada dalam kalbi dia, yang ada makhluk lain, itu menyebabkan dia akan jadi lalai, dan dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin gelap jalan dia, ya, untuk menghadap Allah Taala. Padahal dia makin dekat kepada maknanya perpisahan dengan alam yang sementara ini. Dan tidak terhasil bagimu ketinggian di sisi Allah Ta'ala, melainkan dengan mengikut akan Rasulullah SAW yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan dapat kemuliaan seseorang bila dia tidak mengikut. Dan bagaimana dia nak mengikut Nabi kalau dia tidak mengenali siapa dia Rasulullah SAW? Patut wajib kita mengenali secara dekat siapakah dia Rasul yang sebenarnya, mengenal zahir dan batin dia. Maka kita akan kenallah bahawa kehebatan, ketinggian Rasulullah yang maha dahsyat, ya, pilihan atas pilihan insan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih kepada Allah letak dengan Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni wa la yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau benar kamu kasih kepada Allah, ya, maka jawab dia apa? Fattabi'uni, hendaklah sekalian kamu mengikut akan daku, yakni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keputusan
satu gazet yang besar dibuat oleh Al-Quran Al-Karim, mengikut baginda SAW ialah satu daripada syarat untuk mendapat mahabbatullah, kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insan bila dapat kasih Tuhan, Masya Allah, dia akan selamat dunia dan akhirat. Maka dunia kasih ialah maqarra fi batnih, benda yang terlekat, tersemat di dalam qalbi insan itu. Maka oleh kerana itu, menanamkan kasih kepada baginda SAW ialah satu syarat untuk mendapat futuhat, pembukaan jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama jalan makrifat yang khassah, makrifat yang khusus. Dia tak akan terbuka kalau dia tidak dipancarkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas rangkaian qalbi kita sentiasa dengan baginda, dan sentiasa kita salawat dan menggunakan salatul ishqin, salawat dalam keadaan kerinduan, bahawa dia akan terbuka hijab. Ya, itu di antara perkara-perkara yang telah dilalui oleh para arifin billah. Dan tidak terhasil bagimu ketinggian di sisi Allah Ta'ala, bukan ketinggian di sisi makhluk. Itu tak ada nilai kan? Ya, kalau tinggi di sisi makhluk, satu dunia puji dia, Tuhan tak terima dia, mana tempat dia? Neraka Jahannam tempat dia. Ya, neraka Jahannam tempat dia. Kalau satu dunia puji dia, satu dunia jack dia, angkat dia, Tuhan tak terima dia, neraka Jahannam tempat dia. Dan kalau satu dunia tidak terima dia, tapi Allah Ta'ala terima dia, ya, Al-Jannah, syurga tempat dia. Ya, faham? Mari cari reda Tuhan, jangan cari reda makhluk. Ya, reda Tuhan itu yang sebenar-benarnya, ya, akan membawa manusia selamat dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, wa ridwanum minallahi akbar, reda dari Allah itu paling besar. Maka di mana ada reda Tuhan? Ya, fitta'ah. Tiga diletakkan dalam tiga ulama. Tiga perkara diselitkan dalam tiga. Mana? Reda dia ada di mana? Dalam taat. Dalam mentaati perintah Allah itu ada keredaannya. Dan murka ada di mana? Dalam menderhakai perintah Tuhan. Melakukan maksiat di dalam itu ada kemurkaan Allah Ta'ala. Dan wilayah, makam kewalian ada di mana? Fil qalbil arif, dalam batin hati arifin. Itu di antara ni. Wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ala qismain, jaliyah wa khafiyah. Fal jaliyatu kas salat wa siyam wal zakah wal hajj wal jihad wa ghairi zalik. Wal khafiyah an ta'taqidal jam'a fi salatika wa tadabbura fi qira'atik. Fa iza fa'alta at-ta'ah kas salah wal qira'ah wa lam tajid fiha jam'an wala tadabburan, fa'lam anna bika maradan batinan min kibrin aw ujbin aw ghairi zalik. Wal mutaba'ah, dan bermula mengikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terbagi kepada dua. Dia terbagi pada kismain, dua perkara, jaliyatun wa khafiyah. Jali mana yang terang nyata, dan yang khafi yang tersembunyi. Jadi mutaba'atul rasul dibagikan kepada kismain, ya, dua pembahagian, jali dan khafi, nyata terang dan yang dalam yang tersembunyi. Maka mengikut yang jali, mana yang jaliyah, yang terang tu apa? Iaitu seperti salat, kita sembahyang, dan puasa, zakat, haji, jihad dan lainnya, benda yang nampak pada zahir. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengikut yang khafi, yang tersembunyi, bahawa engkau salat dalam keadaan jamak, itu sembunyi. Ya, salat tu zahir, tapi dalam salat tu ada jam'i, bukan jamak semayang jamak qasar, jamak takdim, bukan jamak mana jamak takhir, jamak takdim, bukan. Itu jamak dalam fiqah, kita takdimkan atau kita takhirkan. Kita tarik asar masuk dalam zuhur, itu dia panggil apa? Jamak takdim. Itu waktu dia panggil apa? Waktu dia panggil waktu uzrin, waktu yang syarak uzurkan, boleh ditolak ke depan ke belakang. Ya, pada asalnya sembahyang tidak boleh dilakukan luar sembahyang, sama ada belum masuk waktu di sembahyang, di bantai pukul 12 sembahyang zuhur, haram hukum dia. Atau boleh sembahyang zuhur tadi dah habis waktu pun hukum dia haram, dia mesti dalam waktu.
inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang terhadap orang beriman ialah kewajipan yang berwaktu. Ya, maka oleh kerana ada uzur syar'i disebab safar musafir, maka dia bagi rukhsah syar'i. Boleh kita nak jamak sama ada tarik asar masuk zuhur atau tolak zuhur masuk asar, itu diizin oleh syarak. Maka bukan jamak itu yang dimaksudkan di sini. Itu jamak zahir, yang ini jamak batin. Ya, dan mengikut yang khafi adalah seumpama sembahyang tadi zahir, maka ada batin dalam dia apa? Ialah keadaan jam'i. Ya, itu dia. Anta takida al-jama' fi salatika wa tadabbur fi qira'atik. Jama' makna dalam arti kata hadir hati dan pemikiran. Jama' semana impun. Sebab tu bila sembahyang tu ada 9 mutiara besar, ya, disebut oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani dalam kitab kecil yang biasa kita baca, itu kitab Munyatul Musalli. Fiha, ya, tahsulul al-khulwa wal infirad wal inqita', ya, wat tajarrud, semua di dalam tu. Mutiara dalam sembahyang tu ada, si Daud letak banyak, tapi sekiranya tu 9. Yang pertama sekali apa? Al-khulwah. Dalam sembahyang tu mesti ada khulwah, maknanya berkhalwat qalbi kita dengan Allah. Tu makna jam'i. Mana kita angkat dia takbir, hilang terus. Rohani kita mi'raj ke hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sembahyang sebenarnya. Kalau rohani kita tak naik ke atas, bermakna dia mengayau ke bawah. Ya, dia sembahyang itulah dia nampak dia punya apa? Untung niaga, dia pergi ke darat, pergi ke laut, masuk pejabat, habis. Sembahyang jadi tong sampah ni. Dan sembahyang tidak layak dan tidak ada kualiti untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, kalau siapa sembahyang sedangkan qalbi dia tidak berubah, sebelum tu dengan selepas sembahyang kita tengok ada berubah tak? Ya, tawajuh hati dengan Tuhan, al-ishqi dengan Ta'ala, ada rasa tak? Kalau tak ada rasa, sembahyang dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, jaga dia. Man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa mu'dah. Itu dalam hadis Rasulullah menyatakan, barang siapa sembahyang dia tidak mencegah daripada fahsya' dan munkar, maka sembahyang dia tidak mendapatkan melainkan jauh. Ini yang sangat ditakut oleh golongan salihin, golongan arifin, terjauh dalam ibadat. Kalau terjauh dalam maksiat, dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia silap. Tapi kalau jauh dalam ibadat bahaya, dia perasan dia dekat, rupa dia jauh. Ya, dengan zahir nampak dia perasan dekat, rupa kalbi dia tak jejak apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam sembahyang. Dia sembahyang mesti ada khulwah. Diangkat, dia takbir banyak terus. Berkhalwah makna apa? Bersendirian. Orang tak panggil berkhalwah ramai macam ni. Ya, bila khalwat dia panggil apa? Dia dua, dia berdua. Mana dia dengan Tuhan. Itu mana khalwatu bis salah. Bermakna kalbi yang betul-betul dapat tarikan, dia akan dapat benda ni. Ya, sebab tu makna kita nak cek balik sembahyang kita. Dalam sembahyang al-inqita'. Dalam sembahyang tu ada sifat dia al-inqita', terputus kalbi daripada makhluk. Kalau dalam sembahyang masih nampak kita lagi, jauh belum sampai jejak kan. Salat belum masuk semalan hakikat yang sebenar dipanggil jam'i. Al-jam'i maknanya batinuhu ma'allah. Qalbi dia sentiasa dengan itu dipanggil jamak teringkasan ni lah. Di bahasan dipanjang lagi tu. Wa tadabbur, mana dia berfikir, itu mesti ada dalam sembahyang. Itu dipanggil apa? Sifatul batin. Itu dikatakan khafiyah, yang tersembunyi. Wa tadabbur fil qiraat, dan dia mentadaburkan segala bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Sebab tu Imam Ghazali menyebut bila kita kata wajjahtu dalam sembahyang tu, dalam iftitahus salah, doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kalau qalbi kita tidak tawajuh ke Tuhan, Tuhan jawab kazabta, pembohong kau. Kalau dalam sembahyang kita kena bohong, sembahyang wajib kena bohong, sembahyang sunat kena bohong, apa berkaitan? Kalau tak sembahyang lagi teruk, tu masuk lain-lain lah tu, untuk babah terus. Yang sembahyang ni kan, sebab persembahan kita kepada Ta'ala. Salah kita tu maknanya apa? Nak sembah betul-betul menghadap dia, supaya betul-betul jadi sembahyang yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila nak buka sembahyang ni, Rasulullah dah sebut, iza kuntum ila salah fal yusalli salatal muwaddi' salatan man lam yazunna annahu yarji ilaiha abadan. Barang siapa nak sembahyang, dia duduk ketika sembahyang, dia duduk usalli, sembahyang wajib, sembahyang sunat, sembahyang qada, sembahyang adat, tak kira asal nama sembahyang, maka dia kena rasa ini sembahyang kali terakhir.
Ya, walau mungkin hakikat umur dia lagi 5 tahun 10 tahun ke, tapi dia sembahyang dia kata ni last, mana depan ni dia akan balik menghadap Allah Ta'ala. Bermana suasana itu akan membawa dia lebih tawajuh hati dia kepada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Ya. Ini belum sembahyang ingat kok ni kan tak pergi sana ni confirm dia tak ada lagi ingat yang dia sampai ke tidak ni kan. Ya. Itu maknanya kalbi kena jaga, sebab tempat tilik Allah Ta'ala dan sembahyang bukan luar saja, dia tengok dalam. Kalbi kita ada tak menghadap dia, ada tak khasyuk, ada tawaduk, ada dalam sembahyang tu, adakah benda-benda yang dikendaki ada dalam sembahyang. Kalau ada baru dia akan jadi betul. Ini di antara at-tadabbur, memerhati-hatikan akan qiraah, segala bacaan, sama ada bacaan yang wajib atau bacaan yang sunat. Sebab tu membantu konsepkan ila tafahum ma'anil qiraah. Ya, apa sahaja yang kita baca daripada start sembahyang tu sampai salam, semua makna yang kita baca itu adalah kita faham. Ya, kalau kita baca tak faham, itu masalah. Dan kadang-kadang dia dah sembahyang berpuluh-puluh tahun, suruh terjemah doa iftitah tak terlupa dia. Padahal sengaja dia tak tahu. Ya, masa ada iftitah, tahiyat dalam sembahyang tu, semua bacaan-bacaan sembahyang tu memaut kalbi kita menghadap kepada Allah Ta'ala, sebab dia kena konteks betul-betul. Sebab dia kata as-salat silatul bainal abdi wa rabbih, sembahyang adalah silah, konteks, dia ada connect rohani dengan Tuhan. Bermakna kalau sembahyang kalbi dia lari, mana sembahyang dia tak jadi lagi dan semesangkar luar je. Ya, sebab tu maknanya ada dia orang tanya kenapa orang sembahyang kadang-kadang dia tak hilang. Makin sembahyang makin gancak dia mengumpat, sebelum sembahyang mengumpat, lepas sembahyang lagi gancak. Ya, sebelum sembahyang dia fitnah, dah sembahyang lagi kuat dia fitnah orang. Itu menandakan sembahyang memang dia reject, Tuhan tolak terus. Dia tak laku di sisi Allah Ta'ala. Ya, mana sembahyang mesti dia hasil kehasilan dia ada. Ya, kehasilan dia akan ada perubahan qalbi, sikit banyak mesti ada. Sebab dia menghadap ni bukan gaji kecil, gaji besar, Malikul Muluk, bukan sembarang sembahyang. Sebab title duduk sembahyang tu bawah daripada syahadah, bawah di kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah, ibadat paling afdal as-salah. Sebab dia konteks antara hamba, silatul bainal abdi wa rabbih. Sembahyang adalah tempat konteks antara qalbi kita dengan Ta'ala. Jadi kalau benda tu tak ada, makna short. Ya, kita tekan switch pun tak menyala, rupanya buka dekat pelak dia dah terbakar. Atau pelak kita dia ada karat dah tak join, jadi api tak menyala. Ya, padahal dia masuk je sembahyang, ditakbir sah, hati dia terus musyahadah, berlazat dengan Tuhan. Itu sembahyang tu tempat nikmat paling hebat. Bawa duduk dia sembahyang lagi sembahyang yang berhenti payah. Sebab apa? Ada rahsia dalam tu, kenikmatan, kelazatan dalam sembahyang tu semua ada. Ya, kita dah sembahyang banyak ni, berapa banyak kelazatan kita dapat dengan Tuhan. Ya, kenikmatan, kelazatan dengan Tuhan. Tu kena tengok tak? Sebab kita sembahyang biar dapat lazat, jangan sembahyang rasa penat. Sembahyang kalau rasa penat, mana dia tak berjejak kan? Dia sembahyang dia akan rasa lazat. Ya, lagi sembahyang, lagi syok nak sembahyang, lagi sembahyang, lagi syok. Sebab apa? Sembahyang tu tempat berhadap antara kekasih, antara hamba dengan Allah SWT, tempat bermukalamah, tempat bertawajuh, semua di dalam sembahyang. Hebat tu ya. Habis. Jadi soalan bertanya, kenapa orang sembahyang kadang-kadang dia bersifat yang tak elok. Lepas sembahyang tapi menipu orang lagi. Dia pergi sembahyang, dia pergi lalu atas highway sehingga RNR kan, dia pergi sembahyang, lepas tu dia sembahyang, dia pun tukar dah punya kais keluar. Bila lepas sembahyang dia saling balik slow, keluar nombor ekor. Lepas sembahyang nombor ekor berjela. Ya kan, tiket apa benda. Tadi sembahyang, ini berjudi macam ni. Tu sah kan sembahyang dia, tuan tak terima. Ya. Jadi orang tanya kenapa begitu? Sedangkan Quran kata sembahyang mencegah mungkar. Tapi kenapa dia sembahyang mungkar tak tercegah? Kita tengok pada ayat Quran tu. Lepas pada Al-Quran tu tengok, inna salata tanha anil fahsya'i munkar. Lepas as-salat tu ada alif lam ke tidak ada? Bila ada alif lam lain makna. Kalau tak ada alif lam dia lain makna. Tu bahasa Arab dia lain. Bila ada alif lam ma'rifah dia lain makna. Ya, mana as-salat bin as-salatu al-mahud wa alif lam lil ahli zihni. Mana alif lam termaklum, bukan sembahyang yang betul-betul yang dipaham daripada Nabi SAW, zahiran wa batinan. Sembahyang tu sebenarnya bau dia tanha. Ya, bila orang sembahyang tu hati dia ada tamaluk, ada rindu dengan Ta'ala, ada maknanya syauk dengan Tuhan.
Semayang macam tu dia tanha ni fasyak. Sebab bila jiwa seorang sudah kasih dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan, maka mana mungkin dia buat benda yang Tuhan larang. Kekasih dia tak akan buat benda yang tidak disukui oleh kekasih dia. Sebab kasih adalah benda yang amat penting dibina dalam kalbi dia. Sekurang-kurang iman, sekurang-kurang bukan selebih, paling daif iman, dia punya kasih dengan Tuhan mesti paling kurang dia macam seorang lelaki gilakan perempuan. Yang perempuan pula gila ke lelaki. Macam mana kan? Dia duduk, dia ingat sana, dia ingat. Itu paling kurang. Lebih lagi tak saya cerita lah. Kalau lebih lagi dia padam makhluk semuanya. Dia asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu kita tengok test ada tak benda tu. Sebab tu dia suruh kita apa? Latihan dia kasratul zikr, banyak zikir dan ingatan kepada Ta'ala. Tembak supaya karat-karat kelalaian di kalbi itu dia tanggal sekeping-sekeping. Macam cermin lah tuan-tuan ni. Bila cermin kita lap sekali kan, berdebu tebal kan, lap sekali nampak, oh sedap. Kita lap lagi terang, lagi sedap memandang. Ya, kita lap, kerjakan cermin sampai dia berkilat, oh baru sedap kita tengok, terang. Ya, berbanding kalau kita tak lap, dia tengok sama apa, dia pun tak nampak kan. Tapi kita lap terang lagi sedap. Itulah kalbi dia. Kita lapkan dia bersih-bersih daripada segala benda-benda yang tak sepatut duduk di kalbi. Ar-riya, as-sum'ah, al-ujub wa takabur. Banyak penyakit hati kan. Buang semua tu. Bila dibuang, dia bersih cantik, masya-Allah, bahawa Tuhan akan tajalli kan. Ya, bila Tuhan tajalli, Tuhan bukakan, masya-Allah. Ya. Bahasa Ahmad Idris kata apa dalam amalan sahur dia? Ya. Allah. Apabila seorang dari apa? Ditarik kalbi dia ke hadap Tuhan, maka hilang yang lain tentang ni. Subhanallahil azim. Maha suci Tuhan yang maha agung. Ya. Itu apabila kalbi insan tadi ditajadikan, iza tajalla, Tuhan tajadikan bagi kalbi insan tadi kepada azamati, kebesaran dia tadi. Jawab dia apa? Lenyap, ghabah, anhu asyai. Itu satu makna dia itu. Mana akan hilang. Maksudnya bila pentajalian itu berlaku atas kalbi, maka confirm maknanya akan hilang segala ingatan yang lain. Mana kalau selagi ingatan yang lain masih terang dalam kalbi kita, itu menandakan kalbi kita belum menghadap tepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menghadap tepat kepada Tuhan, jawab dia pun kan, dia akan hilang. Sekarang hilang tak dari kalbi kita ketika semayang menghadap pada makhluk, atau makin banyak cerita dalam semayang. Yang 4 rakaat 4 cerita masuk kan, 2 rakaat 2 cerita selesai. Macam-macam cerita masuk dalam tu. Bermakna apa? Dia belum berlaku sidqut tawajjuh, ya, kejujuran dan betul-betul fokus tawajuh dia kepada Ta'ala tadi belum berlaku. Kalau sekiranya berlaku benar-benar tawajuh kalbi dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan rasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Ya. Lepas tu Sayyidina Ahmad Idris buat dalam wirid, dia kata Subhanallahil azim, maha suci Ta'ala yang maha agung, allazi la yasbutu, yang mana la yasbutu litajalli azamati syai'un. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala yang maha agung, yang la yasbutu litajalli azamati, tidak sabit lagi. Mana tak sabit? Hilang, lenyap. Ya, lenyap, hilang bila ditajalikan azamah, kebesaran, kedahsyatan Allah tu, Tuhan bukakan nur dalam kalbi dia. Hilang apa? Syai'un, satu pun tak ada. Ketiga tu dia betul-betul menghadap Allah Ta'ala. Sahabat dan satu peperangan, tuan-tuan, dia punya apa? Kaki lekat anak panah. Tabut sakit kan, dia kata nanti dalam semayang. Dia angkat lagi semayang, orang terik apa tak rasa. Itulah dia. Ya, ini urusan kalbi, hati dia. Ya. Kalau kita kena nyenjit dengan nyamuk, terangkat kaki kan. Terangkat kaki dia. Kau takutlah ni nyamuk Aedes apa ni. Okey. Sahabat tadi terik saja. Sebab apa tu? Tu tarikkan kalbi dia dengan Allah. Itu yang kita nak. Dalam sembahyang tu kita bina sikit-sikit persen biar dia naik. Ya, sebab tu kelazatan dia ada dalam tu.
Salat itu tempat pembukaan, salat itu tempat munajah, ya, salat itu tempat tawajuh, tempat dia berhadap, mukallamah, semua di dalam itu. Permata-permata besar dalam sembahyang, ya. Itu. Iaitu makna jamak. Dan tadabbur, berfikir tentang bacaan. Segala bacaan yang kita baca itu telah makna mengamat-amati supaya membantu kekhusyukan hati dia dengan Ta'ala. Apabila engkau melakukan ketaatan seperti salat dan membaca Al-Quran, sedangkan engkau tidak merasai padanya jamak. Apa makna jamak? Hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati dia dengan Tuhan, berhimpunnya kalbi dia menghadap kebesaran Tuhan. Kalau tak berlaku dan tidak juga mampu tadabbur, nak memikir pun tak ada, benda lain dipikir. Dalam semayang kerja dia dipikir. Untung dia menyaga, dia nampak. Ya, tentang Quran ayat dia baca. Maka ketahuilah, yakinlah sesungguhnya pada dirimu itu terdapat penyakit batin. Bila tak dapat rasa kan, satu makanan yang sangat lazat dibuat oleh tukang masak yang sangat hebat, dibagi kita makan, kita rasa tawa. Ya, orang kata wah sedap tu, anak tak rasa apa pun. Cek-cek berapa, rupa dia demam panas juga. Bukan tukang masak silap, bukan bancuan dia silap, dia semak, dia demam. Jadi makanan rohani itu, semayang itu satu hidangan rohani yang sangat hebat, ya, sangat hebat, yang telah diambil kelazatan, kenikmatan oleh para aulia. Tapi kita masuk tak dapat rasa apa, tawa. Sebab apa? Batin hati kita masih berpenyakit. Apa penyakit dia? Hasad, dengki dalam semua dia tu. Ya, berpandang pada makhluk, pandang pada diri, itu semua penyakit dalam. Dia kena fana, dia kena buang kan. Bahawa dia akan dapat rahsia, Tuhan akan buka kan. Ya, itu. Maka ketahui, yakinlah sesungguhnya pada dirimu terdapat penyakit batin yang terdiri daripada penyakit kibir. Apa kibir? Sombong. Sombong ni betul, kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Aku lebih handal, aku lebih alim, aku lebih bijak, ya, aku lebih banyak ibadat. Siapa boleh lawan aku? Ada penyakit itu habis, boom, jatuh habis. Satu harga pun tak ada nilai, ya. Sebab banyak disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama kita, cerita yang masyhur antara Abid dengan Khaliq Bani Israel. Surah Abid Bani Israel, tuan-tuan, di berjalan awan payung itu, ibadat, makna karamat dia ada. Satu hari seorang khaliq, orang yang kaki maksiat, berjudi, berzina, macam-macam maksiat dia buat semayang tidak. Tiba-tiba dia tengok ahli ibadat ni, Allah Ta'ala tempatkan rasa kesedaran ni. Masya Allah, aku diteruk, aku rasa. Akhirnya dia ambil keputusan nak bertobat, dan dia pergi dekat dengan orang yang ahli ibadat dia. Mudah-mudahan aku dapat berkat dan dapat pimpinan dia. Bila dia dekat, dia orang ibadat kata, pergi kau sana, kata. Dia kata pergi. Bila dia kata pergi, apa maksud dia? Engkau dengan aku lebih baik. Engkau ni tak orang dia, engkau ni orang yang jauh dengan Tuhan, macam-macam kan, mai buat mengotoh je sana. Bila dia kata sak gitu aja habis. Awan tadi berpusing. Terus pergi payung orang yang kaki maksiat yang bertobat, dan orang yang tadi sebalik, dia pula tidak dapat payungan. Dan ketika itu Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi di zaman itu, Bani Israel zaman dulu, Allah Ta'ala wahyu pada Nabi itu, kau sampaikan kepada orang ni supaya mereka sama-sama memulai amalan di balik. Apa maksud dia? Kosong-kosong. Yang ahli ibadat tadi, amal dia yang banyak, semua Tuhan tolak, kosong, dengan sebab takabur dia. Yang ahli maksiat tadi, semua dosa dia Tuhan tolak, Tuhan ampunkan, dengan sebab tawaduk dia tadi. Akhirnya taraf dia sama kosong-kosong. Yang ni pun kosong, yang ni pun kosong. Mana bermula ibadat balik. Berat tuan ni. Ya, kita ada sikit dia takabur, habis. Ya, kita semayang, kita rasa apa? Kita hebat, habis. Ya, sebab tu kita buat ibadat, kita rasa kita lah paling jauh dengan Tuhan. Ya, kita rasa kita lah paling banyak maksiat dan mungkar. Kalau wali-wali mengatakan dosa ku lebih banyak daripada pasir yang melata di bumi, tu wali lah ni. Kalau kita ya, itu maksud Allah. Jadi antaranya kibir. Sebab orang bersifat takabur, Allah Ta'ala akan palingkan dia daripada mendapat hidayat dan pancaran nur daripada Ta'ala. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kami akan palingkan, aku akan palingkan, aku tutup hati dia, tak akan dapat hidayat Tuhan kalau ada sifat takabur. Ya. Itu satu tuan guru besar, wali besar kan, di Kedah, Tuan Guru Haji Umar Zuhdi. Pangkat Zuhud tu ulama besar Mekah bagi kat dia kan. Mengikut riwayat dia kan, dia balik, dia nak buka pondok di Kedah. Dia seorang Kelantan, dia kahwin, dia buka pondok. Dia mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah gariskan kawasan pondok dia tu kan, sini masjid, sini surau, semua siap. Dia bangun pagi, semua dah siap garis.
Dia ambil maknanya, panggil tukang, suruh ikut aja apa yang telah digariskan dalam mimpi oleh Rasulullah SAW. Itu hebat dia. Nak ceritakan apa? Satu ketika budak pondok yang mengaji dengan dia tu, baru mengaji lah kata 2-3 tahun, bolehlah baca kitab Jurumiyah ke apa kan nahu, ya contohnya dia pun baca lah. Bila dia baca, Tok Guru tak ada, Tok Guru duduk itu, dia tak perasan. Dia baca-baca, tengok Tok Guru terperanjat dia. Tok Guru dia kata, tak apa dia kata, bacalah, mungkin kau rata aku tak dengar lagi. Masya Allah. Badan Tok Guru ngaji 10 tahun ngaji Mekah dan ni, kena ikut kita apa budak 3 tahun baca apa tak, dia saja didik diri. Ya, anak murid dia baca tu. Ya, satu ketika pula, satu kitab yang nak dibaca oleh Tuan Guru ni, Tuan Guru Umar Zuhdi ni, kitab tasawuf tinggi lah tuan-tuan ni, tak ada jual di Kedah, dia jual di Patani ni. Jadi Tuan Guru pergi sendiri, dia pergi Patani, dia pergi kedai kat sana, dia cari kitab tu. Jadi tokey kitab tu kata, kitab ni yang boleh baca Tuan Guru Haji Umar Lanai, Tuan Guru badan dia dah tu. Dia kata tak apalah, insyaAllah saya jumpa dia. Dia tak kata saya dah orangnya kan. Ya, tak boleh dia. Satu ketiga Tok Guru dia pergi Kedah, pergi kedai tu, pergi Tuan Guru, tengok orang tuanya di sini. Tuan Guru dia kata pak cik ada sini. Ya, saya duduk sini tu. Tuan Guru mana? Naiklah dia kata. Naik tangga tu. Dia pun masuk pergi belakang. Belakang tiba ruang tamu, Tok Guru pak cik kata, pak cik mana Tuan Guru? Saya lah dia kata. Masya-Allah, minta ampun Tuan Guru kata tak apa dia kata. Tu Tuan Guru tak dia tutup. Dia tak nak kata akulah orangnya, akulah guru tak ada. Dia tutup lagi, boleh ditutup. Sebab tu dalam kalbi kita kalau nak sampai ke Tuhan, kita kena ada satu paling kuat sifat. Pertama apa? Kita tidak minat dikenal, kena letak. Kita tidak minat glamour, kena letak benda tu. Kita tak suka kita dikenali orang, sifat tu kena ada. Kalau sifat tu ada, aku suka glamour cari, tak ya, takkan berbau-bau makrifat dalam perjalanan hidup ni. Kalau ibadat orang kosong ni lah, dia temerang kosong. Dan sebab bila kalbi kita pergi pada orang, di mana nak menghadap Tuhan? Kalbi dah menghadap orang, sampai ibadat jadi mangsa. Dia semayang, tujuan niat tunjuk ke orang. Dia buat ibadat, tujuan biar orang perhati. Ya. Dia buat ibadat tu tujuan dia supaya dipuji orang. Dia buat ibadat supaya nama dia terangkat. Ya, habis dah. Dan kita hikam Abi Madian At-Tilmsani, ya, dia sebut satu orang saleh, rumah dia tentang ni di penjuru, rumah kampung kan, jadi serambi tempat dia duduk tu, penjuru ada orang lalu biasa kan, orang lalu tepi-tepi kat rumah, jalan kecil kan. Jadi ketika tu dia baca Quran, baguslah. Sedang dia baca Quran, dia terdengar orang lalu batuk. Dia pun tukar giar. Dia buat lagu kalau buat Imam Mekah suara tu. Habis dia baca Quran tu. Oleh kerana dia orang saleh pun tinggi juga martabat dia tu, ya. Bila nak tidur tu Allah nak hantarkan satu warid peringatan bagi dia. Ya, Tuhan tunjukkan bacaan dia tadi tu, pahala dia 10 banyak-banyak. Tiba satu tempat kosong. Ya, jadi dia pun tanya, kenapa tempat ni kosong? Ini tempat masuk orang lalu. Faham tu? Mana pasal orang lalu dia tukar giar kan, supaya apa? Wah, dia perangkat tukar giar suara sedap punya, supaya apa? Orang pandang dia sedap, orang pandang dia rajin, suara dia sedap. Macam habis semua, pum, tuan-tuan lah habis. Ya, bukan senang nak didik kalbi sebenarnya. Nak menghadapkan dia betul dengan Tuhan, kena pusing, kita jangan menghadap makhluk. Apa makna ikhlas? Istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah. Sama aja bagi dia, orang puji tak rasa apa, orang caci pun tak ada rasa apa. Kalau orang puji dia terangkat, orang caci tak boleh tidur tu, belum lagi jauh lagi dengan Tuhan tu. Ibadat dia masuk sangkau, kita masuk lagi. Dia kena bulat dia dengan Tuhan dia. Jangan ada dalam kalbi dia melainkan dia je. Ma fi qalbi ghairullah. Jangan ada dalam kalbi melainkan kita menghadap dengan dia. Baru dia akan dapat sir, rahsia yang dipancarkan oleh Allah Ta'ala dalam kalbi dia. Kena dapat, ya, nur dalam kalbi dia, kena buang. Farrik galbak minal aghyar. Kosongkan hati kamu daripada makhluk. Yamla'hu bil ma'arif wal asrar. Bahawa Tuhan penuhkan dengan ma'rifat dan sir-sir yang tinggi di hutan. Dengan syarat dia buang dalam tu. Sebab bila ada kalbi kita memandang diri kita aja, mula dah dia datang riak, takabur, ujub semua. Lebih kurang 800 penyakit ulama kira. Ya, besar-besar tu. Jadi maknanya nak dapat benda, nak buang takabur, kita kena pakai sifat dia apa? Tawaduk. Dan tawaduk kita akan dapat melainkan terbuka kalbi menghadap Tuhan. At-tawaduk al-haqiqi ma kana nasyian min syuhudil azamati rabbih. Tawaduk tak akan berlaku melainkan kalbi dia terbuka menghadap kepada hadrat jalal Allah Ta'ala. Bukan buka anda.
Kalau dia tak terbuka, lagi tu dia berpusing. Itu ibadat tak ada kemanisan. Ibadat dia tidak ada kelazatan. Sebab dia tak dapat menghadap tawajuh tepat ke hadarat Allah Ta'ala. Maka dia perlu zikir sampai dia terasa azamah kebesaran Tuhan. Bila dia terasa dihilang, di situ Tuhan akan buka lazat kontak antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Itu satu contoh sikit lah tuan-tuan. Dan ujubin merasa diri baik tapi tak banding dengan orang, dia rasa syok sendiri, aku ni hebat, aku ni handal, ya. Tapi kalau dibanding dengan orang lain, takabur, ana khairun minhu, aku dengan dia, aku lagi hebat, habis tu. Ya, itu kalam iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin, Adam dari tanah, aku dari api, aku lagi baik. Siapa kata? Dia kata. Itu perasaan bila dia mandang diri. Sebab tu jalan ke Tuhan kena matikan pandangan diri kita. Dia panggil fana, ya. Tahu fana kan? Anta berdua azamatillah, terserlah dalam kalbi dia kebesaran Tuhan, dia lain tak ada. Ya, dia tengok makhluk ni macam apa? Macam habaq tak ada apa kan. Imanul mar la yakun mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang makrifat dia takkan sempurna sekira dia tengok orang, dia macam dia tengok lembu, dia tengok kambing, tengok unta. Apa maksud dia? Tak ada rasa apa. Ya, orang puji tak ada rasa apa, orang caci dia pun tak ada rasa apa. Baru di situ akan dapat rahsia manis dengan Tuhan. Tapi kalau orang puji dia terangkat, orang caci dia terkeluk pada tu belum. Itu qalbi dia mu'allaqun bil khalaik. Qalbi dia bergantung dengan makhluk, dia terikat, dia panggil masjunun bil khalaik, dipenjara dengan makhluk. Kalau dia lepas daripada banyak makhluk, situ dia buka kelazatan rahsia dia dengan Allah Ta'ala. Benzan habis. Dan atas lain sifat. Dalil mana? Ani firman Tuhan ni. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Maka aku akan memalingkan, Allah Ta'ala kata, mana aku tak akan tunjuk, aku pusingkan daripada ayat-ayatku. Siapa dia? Orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa kebenaran. Mereka yang membesarkan diri, dia rasa dia hebat, dia Tuhan tak berkenan dia. Dia tak akan faham ayat-ayat Allah dengan sebenar. Dia tak akan dapat hidayat dari Tuhan. Sebab apa? Dia ada sifat takabur yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ya, al-kibriya ridai wal azamati izari faman naza'ani al-qaf fil nafra ubali. Ya, membesarkan diri, membangga itu pakaian aku. Siapa cuba nak ambil, aku humban di dalam neraka. Tuhan kata, pada ubali, langsung aku tak hiraukan dia. Dan orang yang takabur tuan, bahaya dia. Besok di akhirat Tuhan jadikan dia asghar minan naml, dia ta'akul ahlul mahsyar. Dia akan Tuhan jadikan lebih kecil daripada semut. Semut tu dah kecil ni, bayangkan. Ya, kita besok ahli mahsyar, dia akan bertindih kaki-kaki sampai 1000 tindih. Bayang orang betul ramai orang tak ada ulang. Orang pergi lontar di jamarah tu pun macam mana ya. Kalau berasak jatuh dia habis terus. Ini bayang daripada Nabi Adam sampai kiamat, berapa juta trilion manusia pun tak tahu. Tiba-tiba saiz kita ni kalau jatuh memang habis orang pijak. Tiba-tiba dia dikecilkan lebih semua. Dan semua ahli mahsyar akan lacak dia. Sebagai apa? Kehinaan, Tuhan hina dia. Sebab dia cuba mengambil sifat yang bukan kelayakan dengan dia. Itu membesarkan akan sebab Tuhan marah sangat tu. Tutup, kita kena bersifat dengan tawaduk. Bahawa dibuka oleh Allah SWT jalan dia. Sebab tu nas terpampang. Sa'asrif, kami akan palingkan. Mana kita akan dapat memahami ayat-ayat Allah bagi orang yang takabur di muka bumi. Jadi kita minta adalah menjadikan kita minal mutawadiin, orang yang tawaduk. Ya, sebab dulu masya-Allah hebat-hebat banyak cerita dia orang tawaduk ni. Kadang-kadang dia mengarang kitab tuan-tuan dah berpuluh-puluh kulit, berapa tahun nak habis kan. Ya, ujung kitab dia kata apa? Aku bukanlah berkeahlian dalam bidang ini. Sekiranya kalau ada kesilapan silalah tegur dan perbaiki. Oh, tengok dia orang ni. Kau sekarang jangan, bukan nak baik dia, kau siapa dia. Ya, jauh beza orang dulu sana. Dan orang dulu pula banyak kan kata tengok kitab-kitab dia yang sampai sekarang dibaca sebab keikhlasan dia tinggi. Dia karang kitab tu dah berapa tahun, berpuluh-puluh kulit. Siap aja tuan-tuan, dia turun naik, dia letak Kaabah setengah dia wanita. Dia letak Kaabah tu di 3 bulan dan dia sembahyang munajat, ya Allah kalau aku karang ni tidak ikhlasan kau habis lagi tak. Bayangkan Kaabah tu bila datang hujan gibut memang terbagai kitab. Ya, dan berbulan dia tengok sikit pun tak jejas tuan. Tak bergerak pun ni makin gibut apa. Baru diturun kitab dia ditabak dan dia apa? Dihamburkan dengan ikhlas. Tak ada ambil royalty dari dia. Hulu-hulu itulah sebab tu kita tengok roh ikhlas itu orang tu keberkatan sampai
beratus tahun orang pakai lagi karangan-karangan ulama-ulama lama. Sebab apa? Rahsia dia, sir ikhlas dalam qalbi dia tu. Habis tu. Kemudian fayakunu maqsaduhu kal mahmumi ila akhir wallahu a'lam.